Bermula September, bekalan telur nampaknya kritikal. Yep. Dan sekarang ni ialah macam tadi kita memberi kesan kepada peniaga-peniaga kecil. Macam peniaga roti canai telur tak adalah. Roti telur tak ada. Nasi lemak mungkin telur kalau dulu setengah mungkin kalau ada pun dia bagi dah. Betul lah. Dia kena potong cicit-cicit. Tapi yang risaukan yang memang kalau nak masak atau nak buat tu memang kena guna telur. Contohnya macam yang buat kek apa semua kan. Jadi betul. mungkin tak ada alternatif lain. Sebab kalau kita sebagai pengguna pun mungkin kita adalah alternatif lain kan. Tapi walaupun kita dah nak masuk musim tengkujuh ni memang bekalan telur tu harus ada dalam stok simpanan kan. Baik. Dan sebagainya. Okey, tapi sesiapa yang ada telur kat rumah tu tahniahlah, rare lah kau tu kan dapat simpan telur tu kan. Baik. Kita bawakan dua individu di studio dan seorang secara maya kita akan menbual mereka. Kita perkenalkan dahulu Puan Nur Zunita Zulkifli merupakan peruncit di ujung sana. Terima kasih bersama dengan kami. Dan kita ada pembekal telur ayam Ika Zira Azizan. Dan juga secara maya kita bersama dengan Cik Kanagarajah Macap yang juga merupakan pembekal telur ayam yang berada di talian video sekarang ini. Baik. Sisi kita perbincangan adalah lebih kepada bagaimana masalah yang dihadapi oleh peniaga dan juga pembekal telur ini. Jadi hari ini juga bawa juga jenis-jenis telur, nanti kita akan berkenalan. Bukan dia tak kenal telur ni. Dia kan macam sama tapi tak serupa Okey, tadi kita dah saksikan Rosita bagaimana antara peniaga kata 2 bulan dah tak ada kan, maknanya semua dan bekalan tu sangat meruncing, memang kritikal tak ada, tinggal telur masin, telur itik je. Betul. Bagaimana Nur Zunita pula? Okey, terima kasih pengacara Fazli dan Faria. Saya Nur Zunita binti Zulkifli. Okey, nama syarikat kecil saya Seafood Fresh Egg, dah terkenal dekat Kelana Jaya. Mana saya membekalkan telur direct kepada customer, kepada pengguna. Pengguna perumahan dan juga pengusaha kedai nasi lemak. Okey, memang sejak belakang ni bekalan telur memang susah nak dapat. Saya terpaksa dulu satu pemborong saja saya boleh dia deal dengan satu klien boleh supply untuk saya punya jualan. Tapi kini saya terpaksa cari beberapa supplier, beberapa pemborong untuk memastikan bekalan saya sentiasa cukup untuk pengguna dan juga peniaga. Tapi sekarang ini walaupun dah ada beberapa masih lagi sukar. Ya, betul. Betul. Tapi ada lah kata orang tu. Ada, tak banyak. Dulu tak banyak. Kalau kita order okey, sentiasa okey, tak ada masalah. Sekarang betul-betul kena planning, betul-betul kena make sure sentiasa ada supaya tak terputus untuk customer saya yang tetap. Sampai ada pembeli WhatsApp atau call telur dah sampai belum? Betul? Betul. Saya tu. Awak tak beritahu ada kedai kek ke apa. Okey, jadi tentang isu telur ni, dulunya kalau bercakap tentang kekurangan telur ni, ada yang mengatakan bahawa kena tanya pembekal lah. Sebab pembekal yang kata orang tu yang mata telur kan. Dan kali ini kita bersama dengan pembekal telur yang ada kat sini. Jadi kita nak tahulah sebenarnya permasalahan yang mungkin dihadapi oleh golongan pembekal ni yang mungkin kita tak tahu. Apa yang kita tahu mungkin kita nak marah saja kan, kita tak tahu apa masalah sebenarnya ni. Pembekal pun seperti peruncit juga, kami pun straight daripada ladang. Dan ladang pun tidak memberi kuantiti yang sama seperti sedia kala, seperti macam Puan bercakap. Berapa kuantiti yang diorder takkan dapat seperti yang diorder. So memang bekalan agak teruk dan tidak stabil sehingga hari ini. Kami pun sebagai pembekal tidak menerima bekalan sudah hampir 3-4 hari. Dan kami juga tidak dapat membekalkan bekalan untuk pelanggan-pelanggan kami yang sedia ada. Macam mana kalian menguruskan konflik ini sebagai pembekal? Apa yang dibincangkan dengan penternak, ladang dan sebagainya, dan bagaimana pula nak menguruskan konflik yang dihadapi oleh pengguna kan? Kami sedaya upaya mencari bekalan daripada ladang ke ladang untuk membekalkan bekalan yang tidak kata secukupnya, tetapi bagi pelanggan-pelanggan kami dia akan dapatlah bekalan untuk diorang untuk at least boleh berniaga, boleh buat kek. Walaupun sedikit kami tetap juga hantarkan kepada mereka. Baik, kita dah tanya dengan Cik Kanagarajah di talian sekarang ini. Cik Kana, Cik Raja. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, apa yang mungkin Cik Kanagarajah boleh berkatalah ataupun boleh cakap tentang isu kekurangan telur ni? Bagaimana? Tadi saya tengok tadi masa test line tadi ada nampak telur-telur kat belakang tu. Kenapa dia? Jadi sekarang ni memang betul-betul kurang telur kat sana. Sekarang memang dekat ladang tu kita dapat daripada ladang pun
dalam stok daripada ladang sekarang. Okey. Ke belakang ni. So dah hampir dah 3-4 bulan ke belakang ni banyak kekurangan stok. So permintaan sekarang terlalu tinggi. Daripada customer yang baru, pasaraya, jatuh semua. Tapi kita tak dapat supplier kepada permintaan dia orang cukup lah. So kalau dia orang order dalam 100 papan, contoh dia orang order 100 papan, kita boleh bagi dalam 30 tray, antara 20 tray macam tu saja. Sementara waktu kita boleh support dia orang dalam kuantiti yang kurang. Kerana kebakaran ni daripada ladang pun ada isu-isu yang pedalaman dalam ladang. So pasal tu kekurangan telur dari belakang segi sekarang. Maknanya dapat bekalkan gam-gam lah untuk betul-betul boleh bernafas. Kan? Nak dia macam esok lah korek hari ni. Esok cerita lain. Esok cerita lain. Fikir dulu mana yang ada dulu kan? Ya, betul. Contoh sekarang kita dulu ni telur grade A. Okey, yang ni grade A telur. Okey, yang ni dulu kita boleh order dalam 1000 papan, dia orang hantar dalam 10 papan. Kalau sekarang kita order, kita berdapat dalam 100 papan saja. 100. Order 1000 datang 100. Ya, betul. 100 papan, kita order 1000 tray. Macam Oh, 1000 tray. Betul. Tapi dapat 100 tray saja daripada ladang. Betul. Okay. Itu Tapi telur kampung. telur kampung? Telur kampung. Telur kampung stok macam mana sekarang? Itu pun dah kurang. Kurang juga Betul. Kita order dalam 500 tray daripada ladang, dan dapat 50 papan hingga 100 papan saja. So, Okey. itu pun dah stop. Memang dah meruncing sekarang dekat peniaga macam kita sekarang. Okey. Jadi Puan Nur Zunita, kita nak lihat kalau kita tengok memang telur ni memang kurang. Adakah sampai kena catu macam seorang beli bekalan catu. Kena beli sikit ke? Start daripada minggu lepas dengan minggu ni, customer saya memang cakap dia, okay, saya hantar dulu satu tray, and then next trip means next stock lagi yang dapat, saya akan hantar untuk second. Untuk kali kedua lah, untuk tempatkan dia 2 tray, contohlah begitu. Baik. Bila bekalan berkurangan, permintaan tinggi. Ya, betul. Jadi bagaimana pergolakan harga dan sebagainya? Untuk harga, apa yang saya tahu, A, B, C masih lagi di bawah harga kawalan. Kecuali AA, D dan E tiada harga kawalan. So, ada peningkatan harga di grade AA, D dan juga E kerana permintaan terlalu tinggi. Dan juga untuk grade A, B, C masih lagi di bawah harga kawalan subsidi sehingga 30 hari bulan 10. Dengar AA pula teringat bateri. Okey, mungkin boleh tunjukkan perbezaan jenis-jenis ni kan? Okey. Antara A dan Ini AA. A dan AA. So antara dua telur ni dia berbeza gram. Setiap gram ni berbeza. Macam ni 65 ke 70. Untuk grade AA 70 gram ke atas. Selalu yang menjadi permintaan yang banyak. Permintaan yang agak tinggi ABC. Double A untuk bakery-bakery yang buat kek yang agak besar dan different. Sebab double A tu dia ada kek-kek yang berbeza. Kalau bakery-bakery yang kek yang seperti sekarang ni, dia orang memang memerlukan A. Untuk yang membuat biskut selalunya akan mengambil grade B. So grade C ni di kalangan peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga runcit, penduduk rumah, mereka memang memerlukan grade C, D dan E. So untuk sekarang bekalan C, D dan E agak-agak kritikal dan tiada di pasaran. Harga tu yang harga tu yang tidak terkawal. Jadi mereka tak ada pilihan, terpaksa membeli terpaksa membeli telur yang agak mahal sikit lah sebenarnya kan. Ada tempat yang mahal sikit dan ada tempat yang mahal banyak. Depends ikut kawasan. Kalau kampung-kampung dia akan jadi mahal. Ya. Sebab kekurangan hampir kita tengok kedai runcit tak ada stok langsung. Sebab itu di Pantai Timur juga datang ke sini mengambil telur untuk diorang punya market di sana. Sebab pasaraya-pasaraya besar pun dah limit untuk setiap pelanggan hanya 2 tray saja. So agak susah untuk
Peniaga. Ini menampakkan yang kita ni memang perlukan telur lah sebenarnya kan. Dalam apa sahaja jenis masakan ataupun bahan makanan kan sebenarnya. Baik. Sebelum kita nak bersama dengan Encik Kana Rajah kembali, tapi kita nak tanya jugalah macam mana kita sebagai orang ramai kan, adakah mereka ni tak apalah kalau tak ada telur pun tak apa, kita ada inisiatif lain. Ke memang tak boleh hidup tanpa telur? Kan? Tak keruan kalau tak makan telur satu hari ke? Kan? Jadi kita dengar dulu pandangan orang ramai ini. Jarang lah. Suka. Makan. Saya makan telur. Telur mata ataupun telur dadar macam tu je. Sambal, sos, kicap. Telur mata, telur sambal macam itulah. Telur mata kebau and telur omelet, telur dadar. Boleh. Tak ada masalah pun. Boleh lah. Boleh juga hidup. Sebab jarang masak telur. Boleh. Tapi nak juga telur tu. Rasa macam kurang boleh lah hidup. Memang suka makan telur. Perlu makan telur. Adakah semua tu mewakili mereka yang bujang? Saya berkeluarga tak boleh? Betul tak? Betul. Kalau dah berkeluarga, contoh dah ada suami dan isteri, hari-hari makan telur. Tak boleh lah kan? Itu macam tengok telur dah kurang sikit separuh, tak kena beli gini. Ya, betul. Kan? Okey, bagaimana kadang-kadang bila berdepan dengan pelanggan-pelanggan kan, saya lupa. Cik Kana Rajah masih ada lagi kan? Kita tanya Cik Kana Rajah. Okey, macam mana Cik Kana Rajah berhadapan dengan masalah seperti ini? Kadang-kadang kita desakan tu kan, desakan, tapi di samping itu bekalan tak ada ni. Tapi kita sehabis mampu untuk memenuhi permintaan itu. Perancangan kalian lah sebagai orang yang pemain besar juga dalam memasarkan telur ni. Bagaimana berdepan dengan cabaran ini? Sukarlah sekarang kan kita nak setiap hari pun ada soalan daripada supplier. Mana pergi telur? Nak jawab pun tak tahu Mana pergi telur? Kalau saya order 50 papan, you hantar 10 papan saja. You nak miaga ke tak nak miaga? So ni hantar. Setiap hari saya nak menghadaplah daripada customer lah. Sebagai saya supplier, so saya pergi kedai, lepas tu dia orang tak tahu situation apa sekarang berlaku dekat ladang. So kita akan berjelaskan kepada setiap hari lah. So kita bagi tahu kepada dia sekarang kekurangan telur, musim ada masalah, so program ada masalah. So ini kita nak bercerita dengan dia, so nak bagi tahu dia. So lagipun harga lagipun sekarang harga terlalu tinggi kan, dia maintain harga tetap, tapi harga still murah, tapi tak dapat telur. Pasal you nyorok telur kan, you tak nak bagi telur kan. Tekanan juga macam-macam soalan daripada baik. Rupanya pembekal pun tekanan Tekanan, betul. Nak berdepan dengan tu, kita tahu mana telur tahu marah je kita kan. Jadi kita bawakan di Malaysia hari ni, kita tahulah sebenarnya ada isu kan. Sebenarnya mereka ni pun tak dapat stok telur daripada ladang kan. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita di talian video dulu, Cik Kana Garajah, terima kasih. Saya percaya Cik Kana ni memang ada masalah pun senyum je. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Dan Puan Ika serta Nur Zunita. Okey. Kita haraplah mungkin ada penyelesaian, harapkan ada penyelesaian secepat mungkin kan, sebab ini nak habis dah tahun 2022. Betul. Sekejap lagi nak habis masuk November dan Disember kan. Betul. Jadi kita tak naklah benda ni, pergelutan ni masih lagi berterusan sehingga tahun depan dan sebagainya. Betul. Dan tindakan ini harus diambil juga daripada pihak KBDHCP bersama-sama dengan pihak MAFI juga bagi menangani lah isu ini, sebab kita tak nak nanti berakyat marah dan sebagainya kan. Okey. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya dan juga Cik Raja yang berada di talian tadi. Okey, kita nak berhenti berehat dulu.